Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janda ni dah, kalau dia tolak pinangnya bunyi lalu tak sah dah keras sikit tak sah kalau hak gadis ni dia tolak pun dengan tak tubik suara bunyi pintu derah tu jala kalau hak dia nak tu dia senyap senyum dia malu sikit dah. Kalau biasa nikah dah ni orang ajak nikah pula kalau dia suka kak setuju setuju derah dia sebut jadi hak gadis ni dia malu sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni dapat lagi kita sambung kuliah kita. Tajuk pada malam ni bab yang ke-11. Itu babul amal bi ilhaqil qaif al walad. Ini bab dipakai kata-kata ahli qiyafah untuk menisbahkan anak. Hadis 924. Hadis Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin wa huwa masrur. Faqala ya Aisyah alam tarai anna mujazzizan al-mudliji dakhala fara'a Usamata wa Zaida wa alayhima qatifatun qad ghattaya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma faqal inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd. Hadis riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah saya pada suatu hari dalam keadaan gembira. Baginda bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tidak lihat bahawa Mujazziz Al-Mudliji telah datang dan dia telah melihat Usamah dan Zaid itu, di mana di atas mereka berdua itu ada sehelai kain selimut yang menutupi kepala mereka, tetapi kaki mereka terdedah. Maka Mujazziz itu berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini sebahagiannya itu daripada yang lain. Jadi hadis yang kita baca pada malam ni iaitu berhubung dengan bab qiyafah. Bab qiyafah. Orang yang pandai qiyafah ni dipanggil qaif. Apakah maksud qiyafah ni? Maknanya orang dulu ni dia boleh tengok kaki seseorang, tangan seseorang, lalu dia kata antara dua orang ni ada kaitan keturunan, ada hubungan. Maknanya biasanya kita ni tengok muka kawan ni dah serupa dengan hak ni, kita kata dua beradik tu serupa. Ataupun kita tengok budak perempuan ni dah tengok mak dia serupa mak dengan anak. Ataupun kita tengok budak ni tepek-tepek serupa dengan tok dia. Itu hak biasalah. Kita boleh cek bahawa ni anak beranak sebab dilihat pada rupa paras dah serupa. Kadang-kadang tengok cara jalan tu, bokok dia, cara dia akak kaki, letak kaki serupa dengan ayah dia, serupa dengan abang dia. Itu ada persamaan. Itu biasalah.
Jadi maksudkan ahli qiyafah di sini mana dia dapat membezakan dan dapat melihat persamaan antara dua-dua orang ni, bahawa mereka berdua ni ada hubungan kerabat, ada hubungan nasab, walaupun pada zahir tak nampak persamaan. Mana kalau tengok orang ni dengan warna putih, orang ni gelap dah. Jadi macam-macam lah timbul perasaan tu. Dah lah lain kala tak ada emas sikit abuk pun. Jadi macam merisau. Jadi cerita dalam hadis ni, iaitu Nabi SAW ni bila mana orang tuduh bahawa Zaid bin Harithah itu orang tuduh Usamah, orang itu tuduh Usamah bin Zaid itu bukan anak kepada Zaid bin Harithah. Orang tuduh. Sebab apa? Sebab dia tengok Zaid bin Harithah ni putih, comel. Kemudian tengok kepada Usamah anak dia ni hitam, gelap. Jadi bukan anak dia ni. Orang menafikan nasab keturunan. Jadi benda tu sebenarnya tak pelik. Tak pelik sebenarnya. Kenapa? Kerana Zaid bin Harithah dia berkahwin dengan Ummu Aiman. Dia berkahwin dengan Ummu Aiman Al-Habasyiyah, orang Habasyi. Ummu Aiman ni seperti mana yang kita maklum, dia adalah hamba. Ia adalah hamba kepunyaan Abdul Muttalib. Dalam sirah dalam sirah menyebut Aminah ni dia pergi ke Madinah. Dah. Aminah bawa Nabi SAW pergi ke Madinah dengan ditemani oleh Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni dia berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Maka dapatlah dah. Jadi Ummu Aiman ni dia orang Habsyah, gelap. Zaid bin Harithah orang Arab ni. Dah. Jadi dua-dua tu dikahwinkan dapatlah Usamah. Usamah bin Zaid. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dia tuduh itu bukan anak sebenar, kata dia. Jadi sebenarnya tak pelik. Sebab apa? Sebab Usamah tu memang dilahirkan di atas tilam kepunyaan Zaid bin Harithah. Jadi balik pada hadis bawah ni, al-waladu lil firash. Budak tu dinisbahkan kepada tu yang punya tilam. Jadi Ummu Aiman ni dia melahirkan Usamah di atas tilam kepunyaan Zaid. Maknanya dia melahirkan Usamah bin Zaid itu ketika dia menjadi isteri kepada Zaid. Jadi tak pelik lah. Jadi apa-apa tuduhan yang dilemparkan kepada orang, dilemparkan oleh orang kepada mereka, itu tidak dipakai. Kenapa? Kerana al-waladu lil firash, dia dilahirkan di dalam tempoh perkahwinan Zaid dengan Ummu Aiman. Jadi apa jua tuduhan tidak dipakai, melainkan kalaulah si suami itu mengesyaki, lalu dia pun nak tuduh isteri dia berzina, maka di situ pergi pada hukum li'an, hukum bersumpah. Hukum sumpah tu maknanya dia bersaksi bahawa bini dia ni berzina, 4 kali sumpah. Khatina pula jawab pula bahawa kawan ni berdusta dalam tuduhan dia, 4 kali juga dia menafikan. Jadi bila berlaku lagu tu, mereka berdua diceraikan. Jadi di sini Zaid tak tuduh isteri dia. Zaid tidak tuduh isteri dia, tapi orang sosek-sosek keluar. Jadi sosek-sosek keluar tu tidak dipakai kerana hadis kita baca minggu lepas, hadis Abu Hurairah tu, al-waladu lil firash, anak tu diberikan kepada tu yang punya tilam, yakni Usamah tu diberikan kepada Zaid, ayah dia, hasil perkahwinan Zaid dengan Ummu Aiman. Jadi kalau ada hitam pada Zaid, pada ada hitam pada Usamah tu tak pelik, sebab mak dia. Sebenarnya tak pelik. Kadang-kadang ada ni mak putih, ayah putih, gelap anak. Ada. Mak putih, ayah hitam tu beg putih, ada. Mak putih, ayah hitam tu beg hitam pun ada. Tak tentu. Tak boleh nak kira tu. Tak boleh nak kira. Dari segi kala tu lalu cepat-cepat nak menafikan anak daripada seseorang.
Jadi sosek-sosek orang ramai tu dah kadang-kadang rasa tak sedap lah pada hati Nabi. Sehingga pada suatu ketika ni dalam hadis ni kata Mujazziz ni seorang ahli qiyafah, dia tengok kaki dua beranak ni dah, dia kata kaki ni, kaki Usamah ni dia mari ikut kaki Zaid juga. Jadi hak ni kaki putih, ni kaki putih. Tapi dia kata hak ni kaki ni sebahagian daripada kaki ni. Mana dia tengok, pandai dia tengok kaki tu. Tuan tak tengok tapi tengok kaki. Mana dua ni dua beranak. Dua beranak. Maknanya persaksian daripada orang yang ahli diambil kira di sini. Maknanya Nabi bila ada persaksian daripada orang yang ahli ni, maknanya itu menyebabkan Nabi gembira lah. Maknanya selama ni tuduh jahat tu, orang tu boleh duduk dia. Sebab ahli, bila ahli memberi keterangan, maka segala tuduhan tomohan itu tidak dipakai. Jadi di sini diambil kira kata-kata ahli qiyafah ini dalam menafikan tomohan. Kalau macam zaman ni, pakai DNA lah. Kalau ada sosek-sosek tu dah. Nak sedar hati. Bukan nak tuduh bini tidak, bukan nak tuduh tu lelaki tidak, apa semua tidak. Tapi bosan serabut pergi buat DNA. Dah. Tapi semata-mata DNA tak boleh nak sabit. Tak boleh nak sabit keturunan dia. Hak sabit keturunan hak tadi. Hadis minggu lepas. Al-waladu lil firash. Jadi kalau budak tu dilahirkan hasil daripada perkahwinan seorang lelaki dengan bini dia, maka anak tu dibengkai kepada dia lah. Sebab dia punya tilap. Mana dia memiliki perkahwinan tu. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kira kata-kata ahli qiyafah ni. Kemudian kita pergi kepada hadis berikut. Hadis babu qadru ma tastahiquhul al-bikru was-sayyib min iqamati az-zawj indaha aqiba az-zifaf. Ini bab tempoh masa yang berhak yang diperolehi oleh gadis dan juga janda untuk suami itu berada bersama dengannya itu setelah daripada perkahwinan. Ini cerita bini ramah ni. Cerita bini ramah. Hadis Anas qala min as-sunnah idza tazawwaja rajulu bikra ala sayyib aqama indaha sab'a wa qasama wa idza tazawwaja sayyib ala al-bikr aqama indaha thalatha thumma qasama. Hadis daripada Anas katanya menjadi sebahagian daripada sunnah. Menjadi sebahagian daripada sunnah apabila seseorang itu berkahwin. Dia berkahwin dengan seorang gadis, mana dalam keadaan dia ada isteri-isteri yang lain, mana dia tambah bini baru lah. Bila dia tambah bini baru ni, tengok keadaan bini baru ni, bini dia tu gadis ke ataupun janda. Jadi Nabi SAW kata lelaki tadi boleh berada bersama dengan bini baru dia hak gadis tadi selama 7 hari. 7 hari. Kemudian lepas pada tu dia kena buat giliran lah. Cukup 7 hari tu, cukup 7 malam, dia pun kena buat giliran semula, buat giliran. Maknanya sebelum ni kalau bini dia tu seorang ya. Dia nikah baru jadi kena bagi 2 tu pula. Kalau belum ni ada 3, dia kena ajah lah. Kena ajah tu. Lepas berapa malam baru boleh jumpa pula. Bukan kata sementara kau hak bini baru ni kerat sikit untuk bulan pertama. Tak. Jadi seperti yang kita kata ni, Islam ni bila dia membenarkan perkahwinan secara poligami ni, banyak syarat-syarat, banyak kaedah-kaedah. Kaedah tu pergi mari ke mana pun untuk memastikan berlaku keadilan. Isteri tidak dizalimi.
Kemudian bila mana seseorang itu berkahwin dengan janda, dah, maka hendaklah dia berada bersama dengan hak janda ni sebagai bini baru ni, dah. Mana dia boleh berbulan madu lah selama 3 hari. Lepas pada tu dia kena buat giliran. Dia ada beza tu, dia ada beza. Jadi bila Anas bin Malik kata di sini minas sunnah, maknanya benda ni sebahagian daripada sunnah, benda yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang menjadi amalan. Asah di sini bahawa bila berkahwin abah kena buat giliran. Jadi bila giliran itu bermula, dia tahu giliran lalu, jadi meraihkan pengantin baru. Wilah dia suka dulu, sebab moga dia pun main tupai juga, tak? Boleh tupai kasih ke apa semua, boleh berkongsi suami. Jadi untuk mula-mula ni 7 hari, 7 malam bagi gadis. Untuk janda 3 malam. Jadi bukan kata giliran tu, dia nikah tu selalu giliran. Jadi tak ada lah kita kata saat-saat manis, honeymoon ke apa semua. Jadi syariat bagi dulu. Kemudian apa beza gadis dengan janda ni? Syariat meraihkan juga kerana hak gadis ni dia baru, pengalaman baru menempuh alam rumah tangga ni. Hak ni hak baru. Baru-baru pun jadi bini nombor 2, bini nombor 3, bini nombor 4. Ada. Pengalaman dia tu start dengan lagu tu. Tapi hak janda ni hak pernah berkahwin sebelum pada ni, dia cerai ke, mati tok lelaki ke, oleh kerana dia biasa dah berpisah dengan mak ayah dia, dah duduk dalam alam rumah tangga, maka syariat meraihkan untuk dia tu 3 hari 3 malam. Kalau hak baru nak masuk alam rumah tangga, baru nak beralih daripada rumah mak ayah dia nak pergi rumah tok lelaki ni 7 malam. Jadi lepas daripada tempoh tadi 7 malam ke 3 malam ke, barulah start pembahagian. Jadi ada perbezaan tadi kerana mengambil kira keadaan isteri itu. Dia ambil kira juga antara gadis dengan janda. Pengalaman perempuan tu. Sebab itulah kalau kita baca dalam hadis sebelum baru ni, kalau hak janda ni dah, kalau dia tolak pinangan bunyi lalu, tak sah dah keras sikit, tak sah. Kalau hak gadis ni dia tolak pun dengan tak tubik sorga, bunyi pintu derah tu jala lah. Kalau hak dia nak tu dia senyum, dia malu sikit dah. Kalau biasa nikah dah ni orang ajak nikah pula, kalau dia suka kak, setuju. Setuju derah dia sebut. Jadi hak gadis ni dia malu sikit. Jadi giliran baru dibuat oleh suami dengan isterinya yang baru ni. Mana kalau gadis lepas daripada 7 malam, kalau janda lepas daripada 3. Dah. Lepas tu atas dia lah cara nak buat giliran tu. Nak buat 2 malam ke, 3 malam ke, 4 malam ke, seminggu ke, ikutlah. Atas dia. Tapi tak boleh hak ni rumah pagi, rumah ni pagi, rumah tu malam. Tak ada. Dia giliran ni dia kena malam. Alim ulama menyatakan bahawa tidak boleh bagi suami tadi untuk dia pergi pada waktu malam. Pada rumah ia bukan giliran. Tak boleh pergi. Tapi kalau dia nak pergi petang kan, pergi petang pasar apa semua, tengok tanya khabar, bagi roti canai ke apa, tak apa. Hak tak bolehnya dia tidur. Dia bersetubuh tak boleh. Sebab kalau dia bersetubuh dah pada giliran tidak hari dia, tak adil lah. Sedangkan hari tu hari milik kahwin ni. Tak boleh kacau.
Siapa hak apa? Kalau giliran rumah, katalah giliran hak muda. Hak tua tu nak pergi atas nasi kau lauk kau gapo kau tak boleh. Macam kita kata tak pandai jaga. Ingat kita tak pandai jaga tu lelaki. Dah. Lepas tu dia mau mai atas lauk nasi ke apa. Tak boleh. Kena jaga. Jadi kalau rumah hak muda, hak tua duk dia sudahlah. Masa itulah nak menyenggeng kau nak gapo kau. Dia nak pergi ziarah mak ayah dia ke adik-beradik dia ke, tapi syarat kena minta izin lah. Jadi hari tu dia boleh, orang kata boleh ambil cuti. Dah. Jadi tak apa dia kata untuk lelaki kita ni, hak muda kita, adik kita jaga. Lagu tu juga hak ni dah. Kalau tidak giliran dia, lah biar apa hak tua jaga. Hak tua jaga. Tapi tak boleh sama sekali kita nak ejah waktu giliran tu berdasarkan kepada hik. Tak boleh. Tak adil. Dah. Kita kata dah remo lampu merah kak, kita pergi hak lampu hijau lah. Tak boleh. Dia kena betul-betul ikut giliran. Kalau kata 2 malam gilir. 2 malam ni ataupun 3 malam sini, 4 malam sini, 4 malam denuh. Dah. Kena tu lampu merah. Jadi kita pun gelisah. Tak boleh. Ejah tukar. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia kena tunggu. Sebab yang dikehendaki daripada hubungan perkahwinan ni bukan semata-mata persetubuhan. Istimta' tu sudah memadai dah. Tak apa dah. Mengikut hak mana boleh lah. Maknanya kena jaga bahagian kemaluan. Depan ke belakang ke tak boleh bila waktu haid. Hak lain tu boleh. Jadi tak boleh hati nak buat alasan kita tak saya ikut giliran sebab hak ni lampu merah. Kita nak pergi mohak lampu hijau. Tak boleh. Kalau tidak dia jadi perkahwinan itu semata-mata hawa nafsu. Jadi keadilan itu penting dalam menentukan giliran. Kemudian hadis berikut ni bab berikut babul qasam baina zaujat wa bayani an-sunnah an takuna likulli wahidatin lailah ma'a yaumiha. Ini bab pembahagian giliran antara isteri-isteri dan menjelaskan bahawa sunnah ni bagi setiap isteri tadi 1 hari 1 malam. 24 jam lah. 1 hari 1 malam. Macam kita ada check in check out lah. Dah ejah. Check in pukul 2, check out pukul 12. Contohlah mudah faham. Ataupun check out pukul 7 pagi bila nak pergi kerja. Dah. Jadi perkara tak kelik dah lah. Nak giliran rumah baru dia. Jadi dia check in denu tu pukul daptar. Ejah lah gimana? Jadi dia check out pula esok pukul 7 pagi. Maknanya fleksibel. Asalkan cukup 1 hari 1 malam pada urufnya. Jadi sesuai lah. Kalau kita kata dah mari pukul 6 kena tubik pukul 6 kau lagu mana kau ataupun dah mari pukul 8 malam kan kena 8 pagi kelik pergi moden tu dah. Ada ejah lah. Mana sesuai. Kadang-kadang kita bukan strik rumah nu lalu, kita pergi pejabat dulu. Jadi bahagian boleh ejah. Hak penting di sini malam tu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu agharu 'ala allai wahabna anfusahunna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqulu atahabul mar'atu nafsaha falamma anzalallahu ta'ala turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik qultu ma ura rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya aku ni kuntu agharu, aku ni cemburu kepada wanita-wanita ni
menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dikahwin ni tanpa mahar. Itu maksud orang yang serah diri pada Nabi. Mana dia menawarkan diri pada Nabi SAW untuk dikahwin ni tanpa mahar. Dia kata ikutlah Nabi. Asalkan kita jadi bini Nabi, tak ada mahar pun tak apa, kita rela. Sebab berkahwin ni biasanya kena ada mahar. Dan wanita lain tak boleh. Untuk lelaki lain tak boleh. Mana kalau kasih seorang perempuan tu kepada seorang lelaki, dia menawarkan untuk menjadi isteri kepada lelaki tadi tanpa menyatakan mahar berapa, tak boleh. Sebab menyerahkan diri tanpa mahar ni khusus untuk Nabi. Orang lain tak boleh, orang lain kena ada mahar. Cuma bila tak sebut berlaku akad perkahwinan, akad tu sah. Cuma mahar tu dia kena mahar standard. Orang panggil mahar misil, mahar standard. Mana kalau anak beranak dia tu 10,000, 10,000 lah kena beri. Kalau kata 5,000, 5,000 lah. Jadi ada juga mahar. Jadi syariat tasik perkahwinan tu, orang kata dengan percuma ke apa tak ada, dia kena ada pemberian sebagai apa, takrimah, kemuliaan kepada wanita, sebagai kemuliaan, sebagai penghormatan, sebagai perjanjian daripada kita untuk jaga dia. Jadi Aisyah ni cemburu dah. Dia kata patut kau wanita tu dia menyerahkan diri dia untuk dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada mahar. Jadi dia rasa macam tidak munasabah tu. Macam mana seseorang tu boleh menyerahkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mahar, sedangkan biasanya mahar tu memberi keuntungan kepada wanita lah, sebab faedah dia. Dah, kita beri 10,000 ke dia, kita beri gelam mah, ratamah ke dia, dah, sukalah. Jadi tiba-tiba kawan ni taksir. Taksir apa-apa asalkan nak jadi bini. Jadi Aisyah ni dia cemburu. Mana orang tu bisa kalah lah. Bisa kalah. Tapi sebenarnya dalam sejarah Nabi-Nabi, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada pun wanita yang Nabi berkahwin tanpa ada mahar. Tak ada. Walaupun boleh, walaupun ada peruntukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berkahwin tanpa ada mahar, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberi mahar kepada isterinya. Dalam cerita yang kita baca pun ni dah ada perempuan tu kan mari nak jadi bini Nabi tu, dah Nabi tengok atas bawah dia. Dah Nabi tengok atas bawah dia. Bila dia tu tengok Nabi SAW tidak berhajat agak, maka saya ni kata, Rasulullah, kalau tak say kita ada. Dia kata kita ada. Dia tak ada harta, tapi kona-kona lagi mari boleh juga ke dia. Tu orang pandai ambil peluang mana ada. Jadi Nabi sendiri tidak berkahwin, melainkan Nabi SAW memberi mahar kepada isterinya. Bila mana tu ayat turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Allah Ta'ala kata engkau boleh menangguhkan isteri-isteri engkau daripada engkau mencampuri mereka, ataupun engkau boleh mendampingi siapa-siapa yang dikehendaki. Maknanya dalam ayat ni Allah SWT memberi kelonggaran kepada Nabi untuk Nabi ni boleh nak pergi mana-mana rumah isteri dia, mana dia nak. Mana kalau merujuk kepada ayat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dibenarkan untuk tidak terikat dengan pembahagian giliran. Boleh. Kamu boleh nak pergi rumah mana kamu nak pergi, kamu tak segi lagi pun tak apa. Tapi kena pergi juga. Nak pergi lewat ke, nak pergi awal ke, atas engkau, tidak menjadi salah kepada engkau. Untuk engkau tidak pergi. Jadi kebebasan diberikan kepada engkau. Jadi ayat ni cerita bahawa Nabi SAW tidak terikat dengan kewajipan beradil, berlaku adil lagi. Tapi Nabi ni walaupun ada peruntukan seperti ni, dia tetap jaga giliran. Seperti tadilah, walaupun Nabi ni dibenarkan berkahwin tanpa mahar, tapi Nabi tetap membayar mahar.
Walaupun Nabi ni boleh tidak terikat dengan giliran, tapi Nabi tetap menjaga giliran. Sebab hak ni hak asal. Jadi Nabi sebagai pemimpin ni dia kena tunjuk lah, jaga giliran, berkahwin dengan mahal, sebab umat akan ikut. Sebab itulah dalam Isra' Mi'raj tu Jibril mari pada Nabi susu dengan arak. Dah. Waktu tu arak tak haram lagi. Dah. Nabi diberi pilihan, ambil arak kau ambil susu. Tapi Nabi ambil susu. Dah. Mana Nabi ambil yang terbaik. Walaupun ada pilihan untuk Nabi, tapi Nabi ambil yang terbaik. Jadi terbaik dalam bab minuman yang ditawarkan oleh Jibril itu susu. Yang terbaik dalam bab perkahwinan kena ada mahar. Yang terbaik dalam berkahwin ramai ni kena jaga giliran. Itu Nabi memilih yang terbaik. Jadi bila turun ayat tu, maka Aisyah berkata, qultu ma ura rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Aisyah kata, aku tidak dapat melainkan Tuhan kamu ni dia setuju benar dengan angin kamu tu. Maknanya hak ayat turun tu kena benar dengan angin kamu. Tukarlah, boleh pergi situ, boleh pergi hak ni, tak pergi hak tu. Tapi Nabi tetap menjaga giliran. Kemudian hadis berikut ni, babu jawazihi batiha naubataha lidarratiha. Harus seorang wanita yang berkongsi suami ni, dia menghadiahkan gilirannya itu kepada madunya. Dia dia telefon, kak ambil lagi giliran kita malam ni. Ada dia lagu tu tak apa, sebab dia tu yang punya hak. Jadi atas kehendak dia, dia boleh bagi hak dia tu kepada madu dia. Hadis Ibn Abbasin an Atha qala hadarna ma'a Ibn Abbasin jinazata Maimunah bisarif. Faqala Ibn Abbas hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuza'izuha wa la tuzalziluha warfuqu fa innahu kana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un kana yaksimu li thaman wa la yaksimu li wahidah. Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Atha. Katanya kami bersama dengan Ibnu Abbas menghadiri pengkebumian jenazah Maimunah di Sarif. Maimunah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak saudara kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas kata ini adalah isteri Nabi. Bila kamu akad dia punya keranda dia tu, dah. Bila kamu akad dia punya keranda ni ataupun katil dia ni, dah. Padanya itu diletakkan Maimunah ni, dah. Kamu jangan akad dengan kasar. Kena akad dengan bergaluh, jangan pergi gonjang. Manakala berjalan dengan tenang. Salah kau jatuh kau, ataupun kamu macam berlari kau gapo, jangan. Bawa dengan tenang, sederhana. Sebab apa? Sebab kata dia ini adalah isteri Nabi. Ini isteri Nabi. Dia beri pesan, ini isteri Nabi. Maknanya kehormatan seseorang itu sebagai isteri Nabi, dia tetap ada. Walaupun setelah daripada Nabi wafat, walaupun lepas daripada dia sendiri itu wafat. Kehormatan isteri Nabi ni, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kamu tidak boleh berkahwin dengan isteri Nabi setelah daripada Nabi wafat. Tak boleh. So, yang kedua di sini, isteri Nabi itu sendiri wafat, tetap kamu kena jaga dia. Beradab dengan dia. Jadi Nabi SAW ada 9 orang isteri. Ada 9 orang isteri.
dalam syarah dia bila iaitu Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Ummu Habibah, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat giliran untuk seorang daripada mereka tu, iaitu Saudah. Kalau Saudah ni dia beri kepada Aisyah. Jadi berkenaan dengan Saudah beri kepada Aisyah ni macam-macam tafsir dia lah. Ada kata dah Aisyah muda, comel Nabi saya, wi ke dia giliran. Lepas tu bila wi tu kat macam dia kata dia ni tua dah, tak comel, gemuk pula, macam-macam. Jadi hak tu tak tepat. Sebab kalau Nabi tidak membuat giliran ataupun orang ni dia tanazuk, mana dia menarik diri, dia memberikan giliran kepada orang lain. Kalau atas dasar dia sudah tua, dia gemuk, dia tak comel, dia tidak lawa pada pandangan suami, jadi Nabi turut juga. Mana Nabi ni material lah, supaya ramai-ramai jugalah. Jadi Nabi tu kira setuju benar tu bila duduk Aisyah pula pada malam kepunyaan Saudah. Jadi itu tak sesuai dengan kedudukan Nabi. Hal lebih sesuainya Saudah dia beri giliran pada Nabi ni atas kehendak dia sendiri. Sebab dia tak sebut, cuma orang lain tu pergi tafsir. Orang lain tafsir tidak muktabar. Dia kena tuan punya cerita. Saudah sebut gapo pada Nabi? Ada ke? Saudah ada sebut kepada Aisyah, kepada isteri Nabi lain? Saudah ada sebut ke tidak kepada mana-mana sahabat hok jadi anak murid dia? Tak ada. Bila tak ada, orang hok kemudian ni beri tafsir dengan kata Saudah ni tak lawa, itu semua tak betul. Saudah ni antara wanita yang paling cantik juga si Nabi juga. Jadi hak lebih munasabahnya kita kata dia tidak bagi tu, dia memberikan bahagia dia untuk Aisyah tu kerana sebab-sebab tertentu. Antara dia dengan Nabi, antara dia dengan Aisyah. Hak mana kita tak tahu. Jadi bila benda tu tidak diberitahu pada kita, tak bolehlah kita nak buat tafsiran. Supaya kita ni lah, kita pergi pejabat tengok seorang orang kerja sekali dengan kita tu masa muka kita kata balas bini malam tu derah kita buat kesimpulan. Tak boleh, dosa tu kita kata dia. Melainkan dia mari ayat, kita tanya dia apa? Oh kawan. Malam macam-macam. Itulah lah tuan punya tuan badan tu cerita hak ni. Saudah tak cerita, Aisyah tidak cerita. Lepas tu kalau kita tengok pula dari segi realiti je. Aisyah ni kalau katalah dia boleh giliran tu dengan Nabi, gapo kau Aisyah telah buktikan kepada kita, iaitu beliau meriwayatkan hadis yang begitu banyak daripada Nabi. Jadi kita boleh buat tafsir alik kita ni boleh selagi mana benda tu positif, munasabah. Kita tengok Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi berbanding isteri lain. Jadi kita boleh kesimpulan kemungkinan Saudah dia bagi dia bagi kepada Aisyah giliran dia tu kerana Aisyah ni moga orang muda lagi, dia dapat ingat hadis daripada Nabi. Dia boleh belajar daripada Nabi hadis secara lebih masa sikit berbanding orang lain. Maka munasabah lah nak bagi giliran daripada Aisyah tu. Sebab tengok lepas daripada wafat Nabi ni, isteri Nabi yang mana paling banyak meriwayatkan hadis? Antaranya hak banyaknya Aisyah, Ummu Salamah. Hak ni banyak. Lepas tu kalau kita tengok antara Ummu Salamah dengan Aisyah lebih banyak. Jadi lebih banyak tu mungkin kita kata dia duduk dengan Nabi, dia boleh kira yang diberikan oleh Saudah, maka patutlah dia dapat banyak riwayat hadis daripada Nabi. Jadi kita nak bagi tafsiran tu biar munasabah. Tapi hukum mana pun pada hakikatnya dia tidak cerita. Saudah tak cerita sebab apa saya bagi giliran kepada Nabi. Tak cerita. Aisyah yang dapat pun dia pun tak sebut. Jadi benda tu kita tidak boleh mandang-mandang buat tafsiran. Apatah lagi kalau tafsiran tu memperlihatkan bahawa ni Nabi ni
dah. Tak suka dah pada hak jenis gemuk, hak jenis tua. Sebab orang ni dia boleh ambil kesempatan. Maknanya hak ni bini tua dia, nampak tua dah apa semua, dah cerah ambil orang baru. Cukup kota buat hak ni dah ada sekota tu, orang masuk orang baru. Kalau lama ni dia pun tak lewat gapo tu. Tu nanyalah nanya. Maknanya hak tua selama ni hak cara kau kita apa semua, tiba-tiba kita nak baru ni, kita cerah dia. Tak boleh buat lagu tu. Tapi ada orang buat. Tak patutlah. Itu dia jadi perkahwinan semata-mata seks. Sedangkan perkahwinan ni lebih daripada tu lagi. Kemudian hadis berikut, bab berikut ni, iaitu bab elok berkahwin dengan orang yang perempuan yang memiliki agama. Itu insya-Allah kita sambung minggu akan datang. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.